Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mulakan perbincangan macam mana nak pasang WordPress sebagai laman web pada hosting masing-masing. Jadi, antara prerequisite ataupun prasyarat untuk kita buat laman web ni, kita kena ada alamat web lah ataupun tapak dia. Tapak ni contoh dia macam quiz.edu.my. Itu adalah domain name sebenarnya. Itu adalah domain name. Dan dalam domain name tu sebenarnya dia menghala ataupun dia dihalakan kepada satu web server lah. Kalau katakan kita baru nak bermula dengan buat web, tidak dicadangkan untuk kita ada ataupun beli server sendiri. Sebab kos nak selenggara server sendiri tu mungkin agak mahal. Yang dicadangkan adalah kalau memang betul-betul baru nak mula, eloklah gunakan apa yang dinamakan sebagai shared hosting. Ataupun istilah dia kita berkongsi satu server dengan beberapa company. Okay, macam kita beli rumah apartmen lah awal-awal bila kita baru bekerja. Rumah pertama kita yang mampu milik biasanya apartmen ataupun rumah flat. Dan rumah flat ni biasanya ataupun apartmen ni ada satu bangunan dan dalam tu ada banyak rumah. Jadi kalau dalam shared hosting ni adalah hosting yang berkongsi ataupun server yang berkongsi. Yang mana dalam satu server tu kita akan ada ataupun kita istilahkan sebagai hosting provider. Dia akan letakkan beberapa company ataupun beberapa website dalam server tersebut. Ia ada risiko dia, ada risiko dia untuk shared hosting ni. Tapi kalau kita ada kekangan bajet, contohnya kalau kita nak beli ataupun kita nak host server sendiri, kita nak sewa host server sendiri mungkin agak mahal. Jadi untuk awal-awal ni eloklah dicadangkan untuk gunakan shared hosting. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kursus WordPress online. Okay, kita akan mulakan kursus WordPress online. Yang mana WordPress ni sebenarnya adalah satu peralatan untuk membina laman web. Dia bukannya buat sistem web, dia adalah satu alat untuk buat laman web sahaja. Bukan sistem web sangat. Tapi CMS WordPress ni dia dibina untuk dia dicipta ataupun dibangunkan untuk memudahkan tanpa perlu tahu coding HTML ataupun PHP. Dia memudahkan pengguna ataupun pembangun ataupun webmaster untuk buatkan satu tapak website kita, laman web. Cumanya bila kita nak ada laman web ni, kita perlukan apa yang dinamakan sebagai tapak. Tapak tu apa? Tapak tu adalah tempat untuk kita letakkan maklumat-maklumat syarikat kita ataupun maklumat-maklumat institusi kita. Contohnya macam nak letakkan gambar, nak letakkan maklumat organisasi, nak masukkan file HTML, ataupun kalau kita NGO, kita mungkin letakkan borang untuk pendaftaran ahli baru. Jadi tapak ni kita kena ada. Tapak ni macam bila kita nak buat rumah, kena ada foundation dia lah. Dan yang disarankan untuk orang-orang yang baru ataupun pemula, eloklah menggunakan shared hosting ataupun VPS. VPS pun agak mahal lah, virtual private server. Itu pun agak mahal juga. Tapi yang saya nak tunjuk kat sini adalah paling mudah macam mana kita nak dapatkan satu laman web
Bukan dapatkan lah, kita nak kena sewa sebenarnya. Macam mana kita nak dapatkan satu tapak domain. Domain name ni contoh ni macam quiz.edu.my ataupun google.com ataupun ialah dia ada satu alamat URL yang akan pengguna type pada browser untuk pergi ke sana. Okey, untuk pergi ke website tersebut. Jadi kita perlukan satu domain name, dan juga tempat untuk meletakkan fail-fail kita. Fail gambar, fail mungkin PDF ataupun borang, borang pendaftaran, ahli contoh dia, kita nak letakkan, kena ada tempat. Ya betul, ada banyak cara untuk buat semua tu. Kita ada Google Form untuk borang, kita ada Wix untuk memudahkan dia. Cumanya untuk tujuan kursus ini, saya akan gunakan apa istilahnya, shared hosting. Yang mana dalam shared hosting ni kita akan masukkan, kita akan ada kita punya domain name ataupun website URL kita, ataupun alamat URL website kita. Okey. Saya nak check dulu sama ada live kita ni okey. Sebab kadang-kadang saya risau saya cakap sorang-sorang tapi mic tu tak sampai. Mic tu tidak menerima isyarat bunyi. Jadi saya nak check dulu. Korang tolong ni lah, tolong bagi tahu kalau tak clear ataupun tak dengar. Okey. Saya rasa kita dah live. Okey. Okey. Betul. Sudah. Alhamdulillah. Sebenarnya alang-alang saya buat, saya memang, ini adalah projek Ramadan yang mana saya akan record tutorial berkaitan dengan pembangunan website menggunakan WordPress. Jadinya korang boleh dapatkan video ni di sini ataupun secara live. Dah halang-halang buat recording tu, saya buat live streaming dan saya juga akan letakkan dalam YouTube. Okey, dalam YouTube tutorial ni lah. So kita bermula, kita sekejap ya. Macam tak. Okey. So kita bermula kursus pembangunan laman web WordPress. Okey, so sekarang saya akan mulakan. Saya akan kecilkan sekejap muka ni. Okey, saya letak kecil. Okey. So prasyarat dia, kita kembali kepada prasyarat tadi yang saya ada bagi tahu, iaitu kita perlukan laman web. Bukan laman web sebenarnya. Laman web. Memang kita nak buat laman web, tapi kita perlukan alamat URL. So alamat URL ni korang boleh dapat daripada hosting provider. Hosting provider ni ada macam-macam lah. Kita ada GoDaddy yang antara yang famous international adalah GoDaddy. Kita ada HostGator, kita ada siapa lagi kawan-kawan, Shinjuru. Dan kita ada Hero. Tapi ini saya nak tunjuk satu kemudahan ataupun server yang mana dia bersifat berkongsi lah. Buat recording sikit. Okey. Tak, saya datang sekejap je. Saya drop. Okey. Ni je sebab saya nak kena jumpa panel. Surat ni saya letak sini, ni surat saya. Saya akan siapa? Saya pelik ke? Aku terlupa tutup aircon ni semalam. Okay.
Maaf atas gangguan tadi. Oh. So, kita akan cuba dapatkan satu alamat URL dari ini antara yang pernah saya gunalah. Nama dia onnet.my. onnet.my. So, onnet.my ni dia macam satu tempat untuk kita pilih website kita, website address, alamat website. Mungkin kita boleh gunakan, boleh try nak cari nama apa. Kalau katakan kita biasanya kita cari alamat website ni yang berkaitan dengan bisnes kita. Contohnya kita nak buat e-book, ataupun web komik. Contohnya kita nak jual web komik. Okey. Kat sini kita boleh tukar sama ada kita nak gunakan .my ataupun .com.my ataupun .net. Biasanya yang ada ujungnya .my ni dia harga sewaan setahun dia agak mahal sikit, bukan agak mahal, taklah mahal sangat. Lebih sikit lah daripada .com yang tak ada .my ni. Okey, kalau katakan korang nak yang agak mampu milik, pergi kepada .com, .net yang tak ada .my. Cumanya pilihan dia agak terhad. Okay, pilihan dia agak terhad. Contohnya kalau macam .com, kita cuba. Kita ambil webcomic.com, kita check. Sebab kita nak pastikan bahawa domain name tersebut tidak dipunyai oleh orang lain. Jadi ini adalah checker. Kita boleh semak sama ada alamat yang kita nak dapatkan tu dah dipunyai oleh orang lain ataupun tidak. Dia kata kat sini, sorry, webcomic is already taken. Maksudnya apa? Maksudnya korang boleh beli. Satu cara lagi, kita boleh beli address tersebut daripada owner dia, yang biasanya agak mahal lah. Ataupun satu cara lagi, kita terpaksa rujuk alamat yang lain. Contohnya webcomic.com.my. Okey, saya cuba kita check webcomic.com.my. Webcomic.com.my is available. Cuma bila ada .my kat ujung ni, dia tak menggambarkan international market lah. Cumanya, tapi kalau korang nak fokus kepada market Malaysia, .com.my ni mungkin sesuai. Dekat sini dia kata okey, LUJ S5 key. Key in je lah. Okey, kita dah check availability, maksudnya webcomic.com.my ni boleh dipakai. Okey, kat sini kita boleh order hosting only ataupun kita boleh transfer order hosting only. Ni. Available now 1 tahun RM80. Biasanya tu harga biasa lah. Harga biasa RM80 setahun. Setahun tu maksudnya kena berulang. Jadi kita kena sediakan RM8 setahun. RM8, RM80 setahun. So kita boleh buat order now. Okay. So kat sini kita boleh order hosting. Registration period, hosting dia 1 tahun. Sayugia diingatkan, Sayugia lah pula, bahawa bila kita nak ada website, dia kena ada satu alamat URL, satu lagi tempat untuk simpan file. Tempat untuk simpan file tu yang kita istilahkan sebagai hosting. Kat sini dia ada kat sini option untuk apply new hosting. So contohnya kat sini kita ada yang paling murah pun 360 setahun. So 360 setahun. Jadi kita perlukan kita perlukan 360 tambah dengan RM80 hosting, berapa? 440. So setahun kita kena sediakan 400 lebih setahun. Tapi saya rasa ada lagi, korang boleh semak beberapa website lain ataupun hosting provider lain. Contohnya macam Exabytes, mungkin dia boleh sediakan harga yang lebih murah. Boleh rujuk kat tempat lain, tak masalah. Order now. So bila kita order now, use register. Kita ambil ni dan continue.
Saya tak akan tunjuk secara lengkap lah sebab saya tak berniat untuk membeli satu domain name baru ataupun menyewa satu domain name baru ataupun hosting baru sebab saya dah ada lah. Saya dah ada. Okay, saya dah ada. Cumanya kalau siapa-siapa nak dapatkan hosting yang baru boleh rujuk kat Onnet ataupun kita boleh rujuk kat Exabyte ataupun boleh gunakan GoDaddy. Okay, itu antara pilihan-pilihan yang gelap lah pula shared hosting. Pilihan-pilihan yang ada. So kalau contoh kat sini kita ada shared hosting, kita ada flexible packages, mainstream, professional, premium. Ni mahal sikit lah. Ini adalah mainstream. Okay, dia bagi 15 gig 15 gig disk storage dan dia bagi 100 gig dedicated bandwidth. So kita tengok balik, mungkin ada beberapa mungkin ada option lain. So kawan-kawan kat luar sana yang menyediakan business hosting boleh bagi tahu. Okey, boleh bagi tahu, boleh bagi cadangan. Ini antara yang biasa kami pakailah sampai.my. Yang saya ada pengalaman. Okey, yang saya ada pengalaman. Cumanya kadang-kadang itulah antara pengalaman yang mengerikan daripada hosting provider ni adalah dia tidak dapat memberikan backup support. Jadi kalau katakan korang nak selamat, elok masukkan sekali package untuk backup. So lebihkan bajet untuk buat backup. Hosting email ni shared solution, business web hosting. Okay, shared hosting. Get started. Ni contoh dia lah, RM36 ataupun kita ada EasyBiz 12 popular. Ni adalah ni berapa ringgit? RM20 sebulan. 20 darab lebih kurang 200 lebih jugalah. Okey, 200 lebih juga. Ni mungkin antara option yang korang boleh pilih. Ni pun sama juga. Kena pilih dia punya domain name. Kalau dah ada korang boleh transfer. Kalau dah ada domain name korang boleh transfer, tapi kalau belum ada mungkin boleh register sekali dia punya domain name. Okey. Yang tu dia kata Rahman Store free. Free tapi kena bayar hosting lah. Okey, free tapi kena bayar hosting. So kita boleh rahmanstore.my is available. Ni available. So eloknya bila domain name ni kena pendek. Nama dia kena pendek. Kalau katakan nak buat business pizza, cuba dapatkan pizza.my. Yang mana memang susah sangatlah sekarang ni. Kalau nak dapatkan pizza.com pun agak impossible sebab domain name tu dah ada orang pegang. Dan biasanya kalau kita nak dapatkan nama-nama yang pendek ni, kita kena bayar lebih lah untuk dapatkan, ataupun kita kena bid. Tapi kalau macam yang .my ni, dia masih ada banyak peluang lagi lah. Kalau yang .my ni ada banyak peluang lagi untuk dapatkan URL yang pendek-pendek. Kenapa pendek? Kita tak nak lah buat macam nama tu terlalu panjang sampai orang susah nak. Bila branding ni kena simple. Kalau nama tu panjang macam pizzadapurarang.my, pizzadapurarang.my contohnya lah. So itu panjang. Kalau dapat pizza.my itu bonus. Biasanya dah ada orang ambil. Okey, tu buat satu yang berbeza sikit. Pizza2you.my mungkin. Okey, tipsnya kat sini korang kena dapatkan satu domain name yang pendek. Wow. Okey, 32 tahun. Sama juga, lebih kurang. Harga dia memang agak mahal. Sekarang ni, kalau dulu, awal-awal dulu saya dapat satu package student hosting. Ada tak lagi student hosting?
ataupun kita boleh dapatkan teruslah WordPress hosting. Okey, boleh dapatkan terus WordPress hosting. Okey, mungkin ini lebih murah. Tengok dulu pricing dia. Oh, okey. Beginner RM10 sebulan. Okey. Ini kau boleh dapatkan RM10 sebulan dalam 120 macam tu lah. So ini antara pilihan package yang ada. So boleh study lah. Boleh study lagi. Tapi saya dah dapatkan web hosting, jadi saya akan pergi terus kepada bila kita dah dapatkan web hosting, kita akan dapat email lah tentang macam mana nak access. Okey, macam mana nak access, daripada mana kita nak access, dan apa password yang diberikan selepas kita bayar lah. Selepas kita bayar. Ini adalah contoh web hosting yang saya dah sewa. Ini juga apa istilah dia tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lihat sepintas lalu macam mana Ionic berfungsi dalam pembangunan hybrid application mobile. Sebelum tu kena install beberapa cPanel. So dalam cPanel ni, dia akan minta kita masukkan username dan password supaya kita boleh apa yang saya nak mulakan di sini adalah saya nak install satu WordPress baru ke dalam web hosting yang saya ada. Jadi biasanya kita boleh pergi kepada dia dah sediakan dalam cPanel ni WordPress Manager, contoh kat sini. WordPress Manager. Dan kita nampak kat sini, okey, saya dah install satu WordPress. Okey, kalau macam hosting package, kadang-kadang kita boleh install 5 kali WordPress sebab dia bagi limit ataupun dia bagi had cPanel tadi. Ini contoh dia lah. Dia akan bagi had berapa banyak database yang kita boleh gunakan. Contoh kat sini ni. Subdomain 4 dah guna 4 daripada 5. Ini kita ada MySQL. Dah guna 4 daripada 5. Ini adalah database. Database ni maksudnya berapa banyak kali, nak senang kira berapa banyak kali WordPress yang kita boleh install. Berapa banyak kali WordPress yang kita boleh install. Jadi untuk satu WordPress kita guna satu database. Okey, untuk satu WordPress saya guna satu database. Kalau untuk 2, 3 ataupun multi site tu berbeza lah. Tapi untuk kes ini saya akan tunjukkan macam mana nak install satu WordPress yang baru. Dan biasanya dia akan ada di bahagian cPanel. Ini namanya cPanel. cPanel ni kita boleh nampak kat sini ada WordPress. Zoom kejap. Ni WordPress ni. WordPress Manager. Okay. Ya, betul. WordPress.com korang boleh host pada WordPress.com, server WordPress.com. Tapi untuk case macam ni, kita dah ada server sendiri, kita dah ada hosting sendiri, kita dah ada tapak sendiri. Jadi kita boleh install WordPress pada tapak kita. Okay, kita boleh install WordPress pada tapak kita. So boleh klik kat sini install. Dan okey, ini kita akan ambil yang inilah. So mungkin kita nak pergi kepada ebook. Ini contoh yang mudah lah, ebook. Kita nak buat ebook, jadi saya akan tukar kat sini. Kita akan gunakan alamat khairulnizam.com/ebook. Tak pasti ebook ni ada lagi tak? Sekejap ya. Okey, ebook. Klik ebook, dia akan simpan dalam directory ebook. Kita boleh tukar kat sini site name ebook. My ebook store. Ini contoh ya. Nanti korang boleh tukar lah. So kat sini kita akan masukkan username untuk kita login kepada WordPress
website kita. Mungkin kita boleh letak di sini, beza sikit. Ayo. Ataupun kita terus minta dia generate lah satu password baru, ataupun kita boleh letak ABCD 1 2 3 4. Itu contoh dia lah. So admin ini sepatutnya kita letak satu email yang wujud lah, supaya kita memudahkan untuk reset admin password. Kita boleh gunakan di situ. Kalau korang letak dummy email address, jadinya nanti nak reset password susah. So pastikan kenapa tak boleh hide. Ada ke? Okey, tak apa, nanti saya delete. Bla 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 bla, show items, install. Prosesnya simple je. Nak install ni pun simple je. Okay, yang penting kita dah ada hosting lah. Tapi dah hosting tu kena bayar lah. Okay, jadi sekarang ni dia dah kata dah siap. Website yang baru kita punya dah siap. So kita boleh right click di sini untuk view website. Kita boleh right click di sini untuk kita masuk kepada admin. Okey. Okay. Ini adalah website kita yang simple. Kelebihan WordPress ataupun CMS ni adalah kita boleh tukar dia punya template. Dia dah ada template dia dah. Kita boleh pergi kepada template ni. Mana template? Okey, activate. Contoh kita nak ambil template ni, kita activatekan dia. Dan kita akan refresh pada website kita. Yang ni tak cantik sebab kita boleh download lain. Sebab kita tak ada dia punya graphic materials. Ataupun kita boleh add new template yang menarik yang dah disediakan. Contohnya kat sini. Ni pun menarik juga ni. Ni pun menarik juga. So ini template-template yang dah disediakan. Kebanyakannya percuma. Kalau kita boleh klik install tu maksudnya percuma lah. Okay. Macam ni kan. Cumanya kita kena customize sikit lah. Kita kena customize sikit. Contohnya kita install di sini. Okay, klik di sini untuk install. Jadi kita akan dapat satu template baru. Selepas dia selesai install, ni belum selesai install. Selepas kita selesai install, korang boleh pergi kat mana? Okay, klik activate. Activate ni untuk sebab kita baru download. Okay, kita baru download dan kita akan lihat. Kita baru download, lepas tu kita activate dia dan kita akan lihat. Okay, kita ada satu website baru. Ni bukan website baru lah, website yang sama tapi template yang berbeza. Antara yang saya suka adalah Astra. Add new. Ni yang free ya. Boleh klik popular untuk kita lihat antara yang popular. Cuma bila popular ni maksudnya kita akan gunakan template yang ramai orang pakai lah. Ni Hastia Astra pula. Hastia ni pun okey juga. Ini pun macam menarik juga. Jadi kalau kita tak berkenan dengan template yang lama, kita nak guna Colibri. Klik install. Klik install pada template. Kalau kena add new lah, add new template. Selepas kita klik install, tunggu dia selesaikan download. Okey, tunggu dia selesaikan download. Dan activate. Activate. Bila kita activate, kita akan dapat satu rupa bentuk website yang baru. Macam tu. Ni sample page dia lah. Cuma kelakar dia sebab kita tak ada content lagi. Ni content ni macam menarik pula. Apa nama dia ni? Colibri. Ni contoh ni kan hello apa?
hello sample. Ini adalah hello sample, yang mana korang boleh tambah page, boleh tambah blog kat dalam inilah. Apa kegunaan utama website? Okey, kegunaan utama website adalah supaya bila orang gunakan Google untuk cari satu produk ataupun cari satu servis ataupun cari maklumat, kita akan dipaparkan, website kita akan dipaparkan pada Google. Ini contoh dia lah. Contohnya kita ada user orang lain nak cari maklumat tentang kursus PHP contohnya. So dia akan keluarkan, ni contoh dia. Bila cari kursus PHP, contoh dia lah, contoh kursus PHP. Jadi dia akan paparkan beberapa cadangan. Ini contoh dia lah. Ini adalah contoh dia. Jadi kita punya website dikatakan berjaya kalau katakan kalau maklumat tentang maklumat website kita ataupun website kita berada pada hasil carian yang pertama. Itu sebab utama orang nak cuba dapatkan website, kena create website. Sebab utama. Sebabnya apa? Supaya bila orang Google, dia boleh nampak kita punya produk, dia boleh nampak kita punya servis. Contohnya macam tu lah. Okey, nampak tak? Yang penting berada pada page pertama. Sebab saya selalu mention bahawa bila orang Google, occurrence ataupun display result pada page yang pertama akan mendapat probability yang tinggi, kemungkinan yang tinggi untuk orang klik. Okay, ada tak orang pergi kepada page yang kedua? Ada, tapi kadang-kadang. Ada tak orang pergi kepada page yang ketiga kat sini? Ada, tapi jarang. Jadinya bila kita ada website, effort kita adalah untuk jadikan dia berada pada page yang pertama apabila orang search. Jadinya seterusnya tutorial seterusnya adalah macam mana kita nak buat artikel sehingga membolehkan orang search kat sini. Contohnya kan diploma, bila orang search kat sini pada Google, dia keluar website kita, maklumat yang ada pada website kita. Contohnya macam ni. Yang penting, yang ultimate goal kita adalah nak jadikan senarai itu pada page ataupun pada list yang pertama. Tetapi kalau kita tak dapat list pertama, paling kurang pun page yang pertama. Okey, paling kurang pun page yang pertama. Ini contoh dia lah. Ni hampir okey, berada di tengah-tengah. Okey, should be okey. Okey, should be okey. Kalau tidak ada pada page yang pertama dan website kita tidak mencapai ultimate, ialah yang dinamakan sebagai ultimate goal dia bila kita buat website. Itu antara cabaran dia lah. Nak buat website sebenarnya mudah, tapi nak pastikan website kita berada pada list page yang pertama, itu adalah cabaran yang lain cerita. Jadi macam mana kita nak bercerita, macam mana saya nak tunjuknya, saya akan buat pada tutorial yang seterusnya lah. Macam mana kita nak pastikan, bukan pastikan lah, kita cuba usahakan post kita berada pada, ataupun maklumat website kita, okey, berada pada hasil carian page yang pertama. Okey, so seterusnya nanti kita akan ke arah itu, kita akan bincang yang itu juga. Okey, terima kasih guys. Assalamualaikum.